Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang Allah rahmati, ya Allah kasih sekalian. Syukur kita tidak terhingga kepada Allah, rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla atas keizinan Allah pada malam ini seperti yang dijadualkan pertemuan kita setiap hari Khamis malam Jumaat, yang mana alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembelajaran ayat-ayat yang bertemakan perumpamaan pemisalan di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini kita akan membicarakan masih lagi ayat yang berada di dalam suratul Baqarah, ayat 265, yang ayat ini kalau tuan-tuan merujuk di dalam mushaf, ia berada pada muka surat 45. Suratul Baqarah ayat 265, muka surat 45, yang mana perumpamaan yang kita akan bicarakan pada malam ini ada perkaitan yang sangat dekat, yang sangat rapat dengan perumpamaan yang sebelum ini. Yang mana pada perumpamaan yang ketujuh sebelum ini, kita membincangkan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 264. Jadi malam ni kita bincang ayat 265. Malam ni ayat 265 setelah kita mempelajari ayat 264. Okey, untuk lebih jelas lagi, untuk lebih nampak lagi di manakah hala tuju pengisian kita pada tajuk perumpamaan ini, izinkan saya menunjukkan senarai semak perumpamaan yang telah pun kita sediakan pada awal-awal permulaan kelas kita. Jadi kita tengok, kalau tuan-tuan lihat di saya dah kongsi di Zoom ni, tuan-tuan lihat pada bilangan yang ke-8. Jadi malam ni kita nak bincang bilangan yang ke-8 surah Al-Baqarah seperti yang saya highlightkan. Yang ke-8. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada perumpamaan yang ke-8 dari 66 perumpamaan. Okey, tak apa, kita belajar satu minggu satu perumpamaan. Yang paling penting kita faham dan kita tahu apakah pengajaran daripada perumpamaan, dan yang paling utama, apa tindakan yang kita hendak lakukan setelah kita memahami ayat yang berbentuk perumpamaan ini. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan sejenak pada bilangan yang ketujuh, perumpamaan yang ketujuh yang kita telah pelajari 2 minggu lepas. Kerana minggu lepas tiada pengisian, jadi minggu lepas kita masuk kepada, kalau kita lihat pada ayat yang ketujuh, bilangan yang ketujuh, Allah menceritakan tentang pahala orang yang dia bersedekah, dia infak, tapi pahalanya hilang. Dia menginfakkan harta dia, tetapi harta dia itu pahala dia hilang, licin pahala dia. Seperti mana yang kita telah ulas, Allah bawakan perumpamaan tanah yang berada di atas batu yang licin, akhirnya turun hujan yang lebat, akhirnya hilanglah tanah itu di atas batu tersebut.
Menariknya malam ni, kita nak belajar pada orang yang bersedekah, pahala dia banyak Allah nak bagi. Pahala dia, pahala dia bukan sekadar banyak. Maksudnya, orang yang bersedekah ni Allah tetap bagi pahala pada dia. Kalau yang bilangan 7, perumpamaan ke-7, pahala dia dah langsung tak ada. Tapi bilangan yang ke-8, perumpamaan pada malam ni, Allah bagi dia ganjaran. Apa pun Allah tetap bagi kepadanya ganjaran. Macam mana nak dapat ganjaran tu? Kita kena perincikan pada perumpamaan yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, kita terus kepada nota yang ada saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat di sini. Okey, nombor berapa? Perumpamaan kita nombor 8. Okey, nombor 8. Sama nombor 8. Okey. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Sambungan ayat dia. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayat ini kita baca, kita tengok terjemahan dia sekali imbas. Allah kata dan perumpamaan. Kenapa ada dan perumpamaan? Kerana sebelum ayat yang kita baca pada malam ini, kita dah jumpa perumpamaan yang lain. Okay. Dan perumpamaan, permisalan, wa mathal, dan permisalan, perumpamaan. Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang dia menginfakkan, dia membelanjakan harta mereka. Okey, cara dia bagaimana? Ibtigha'a mardatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka ini, ciri yang pertama adalah kerana mencari mardatillah, keredaan Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Dalam masa yang sama, mereka juga menginfakkan harta mereka kerana nak mengukuhkan, nak memantapkan, menguatkan apa yang ada di dalam jiwa mereka. Okey. Mereka ini Allah kata dia punya ganjaran dia apa? Seperti apa? Kamathali. Mereka yang menginfakkan harta semata-mata untuk mencari redha Allah dan untuk mengukuhkan apa yang ada dalam jiwa mereka, mereka ini seperti jannatin, sebuah kebun. Birabwatin. Birabwah maknanya berada di dataran yang tinggi. Asabaha wabil, yang kebun yang berada di dataran yang tinggi itu ditimpa oleh wabil. Wabil maknanya hujan yang sangat lebat. Okey. Lalu apa jadi kepada kebun tersebut? Fa'atat ukulaha dhi'faini. Lalu mengeluarkanlah kebun itu hasilnya sebanyak 2 kali ganda. Okay. Kita sambung lagi ayat dia, nanti kita akan lihat tafsiran dia. Kemudian Allah kata fa illam yusibha wabil. Allah kata jika kebun yang duduk di dataran tinggi itu, kalau dia tak ditimpa hujan lebat pun,
walaupun dia dapat hujan yang kalau kita baca tadi, kalau dia dapat hujan yang tak lebat, kan, seperti hujan yang renyai-renyai, hujan yang sikit-sikit, dia bukan hujan yang wabil. Kalau wabil, hujan yang lebat. Tetapi kalau kebun itu berada di atas dataran yang tinggi, tempat yang tinggi pun, kalau suatu ketika dia tak dapat hujan yang lebat pun, kata Allah, fatal. Fatal, oh, saya tertinggal terjemahan sekejap, tuan-puan. Minta maaf ya, saya takut saya tertinggal sekejap. Saya macam tertinggal terjemahan fatal tu. Izinkan saya sekejap, waktu ya. Berikan saya waktu untuk saya merujuk, sebab saya takut saya seperti tertinggal menerjemah. Okey. Maknanya betul, cuma kita kena tambahlah. Maksudnya jika ia tidak ditimpa, ia tu apa? Kebun yang berada dataran-dataran yang tinggi tu, okey, kalau dia dapat air yang sikit pun tu maksudnya apa? Maksudnya tetap keluar hasil. Maksudnya macam tu. Lepas tu Allah menutup cerita tentang manusia yang menginfakkan harta tadi, lepas tu dia dapat hasil apa yang dia infak tadi tu. Allah kata, dan Allah itu melihat akan apa yang kamu telah lakukan. Okey. Nak memahami ayat ni, okey, mudah saja. Okey, ayat ini Allah nak umpamakan orang yang menginfakkan harta dia. Menginfakkan harta, okay, dengan cara yang pertama, dia infakkan harta itu semata-mata mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah tu lawan balik daripada ayat yang sebelumnya. Maksudnya ketika kita baca ayat 264, maknanya perumpamaan yang ketujuh sebelum ini, cara orang menginfakkan harta dengan cara apa? Ingat tak? Iaitu cara dia mengungkit-ungkit, cara dia menyakiti, dengan cara dia menunjuk-nunjuk pada orang. Jadi, mencari redha Allah ni maknanya dia sedekahkan, infakkan harta dia memang ikut cara yang Allah suka. Maknanya Allah suka ikhlas, dia ikhlaskan sedekah dia. Allah suka sedekah tu tak diiringi dengan mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang menerima. Itulah cara mencari redha Allah. Okey. Kemudian Allah kata yang ciri kedua, mereka nak mengukuhkan jiwa mereka. Mereka yang menginfakkan harta kerana nak mengukuhkan perasaan yang ada dalam jiwa mereka. Apa maksud mengukuhkan jiwa mereka? Okay, jadi kita kena tengok tafsiran dia. Okay, tafsiran ayat ni, kalau kita merujuk apa yang diulas oleh Al-Imam Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari rahimahullah, dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan, beliau telah menukilkan, maknanya ketika Imam Al-Tabari nak mentafsirkan ayat ini, beliau telah menukilkan kata-kata Asy-Sya'bi, seorang tabi'in Asy-Sya'bi, yang mana Asy-Sya'bi ini dia menafsirkan maksud ayat wa tathbitan min anfusihim, maknanya orang yang menginfakkan harta itu, mereka ini bukan sekadar mereka ini cari redha Allah, tetapi mereka menginfakkan harta itu dengan ada perasaan tasdiqan. Mereka percaya. Dalam juga ada perasaan yaqinan. Mereka sangat yakin. Percaya apa? Yakin kepada apa? Maknanya orang yang menginfakkan harta ni, okey, kerana dia
Kerana apa? Kerana dia yakin, dia percaya apa yang dia infakkan itu pasti Allah akan balas. Pasti Allah akan bagi ganjaran. Kan? Ni banyak nak infak ni. Kan? Kita kita letih, kita mencari harta, berhempas pulas, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, contoh kan. Kan? Terpaksa berjam-jam kita bekerja kadang-kadang nak dapatkan harta tu. Tiba-tiba nak bersedekah, nak menginfakkan, bukan senang nak buat kerja macam tu. Tetapi manusia yang dia yakin, tak apalah, infaklah harta kan. Cara dia nak keluarkan harta tu, dia yakin dalam jiwa dia bahawasanya Allah pasti akan bagi balasan. Ini pasti ada ganjaran. Dia yakin dan dipercaya. Itulah maksud dia mengukuhkan apa yang ada di dalam jiwa mereka. Itu maksud watasbitan min anfusihim. Okey, nak lebih jelas lagi, saya nukilkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini tafsiran yang selanjutnya daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pula, beliau mengatakan, maksud ayat watasbitan min anfusihim, maknanya orang yang menginfakkan harta tu, mereka ini benar-benar yakin bahawa Allah akan memberikan pahala di atas amal perbuatan mereka. Amal perbuatan mereka tu apa? Iaitu menginfakkan harta tadi. Dia yakin Allah akan bagi pahala yang lebih banyak. Pahala yang berganda-ganda. Dia yakin. Contoh pahala yang berganda-ganda, kita dah belajar pada perumpamaan yang ke-6. Jadi kalau tuan nak tahu macam mana Allah cambahkan pahala tu boleh berkembang, maka kena kembali merujuk kepada perumpamaan yang ke-6. Pada ayat 261 Suratul Baqarah, muka surat 44. Yang kita belajar sebelum ini, hanya dengan sebiji benih kecil saja Allah akan menumbuhkan berapa tangkai? 7 tangkai. Dia akan keluar 7 tangkai. Daripada 7 tangkai tu, keluar pula 100 biji bagi setiap tangkai. Jadi orang yang beriman ni, ketika dia menginfakkan harta ni, dia ada perasaan, dia yakin takkan sia-sia, tak rugi apa-apa pun kalau kita menginfakkan harta dia. Itu yang mengukuhkan dalam jiwa mereka. Lepas tu mereka buat semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menyebutkan orang yang menginfakkan harta ada 2 ciri. Dia seperti dia dapat sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi. Okey, maknanya siapa yang menginfakkan harta 2 ciri tadi tu, Allah memang beri kepada yang ganjaran seperti mana kalau dekat dunia orang yang menginfakkan harta ni, dia dapat balasan seperti Allah bagi kepada dia sebuah kebun. Kebun tu pula bukan berada di tempat yang dataran rendah, tapi dia berada di dataran yang tinggi. Kalau tinggi ni kenapa? Apa beza kebun yang berada di dataran yang bawah dengan berada di dataran yang tinggi? Itu yang kita tengok, kebun-kebun yang berada di tanah-tanah tinggi kan. Kita pergi Cameron Highland ke, contoh. Kan itu tanah tinggi. Cuba kita tengok hasil sayur dia. Kan betul tak? Kita tengok dia punya hasil dia. Tak sama orang bercucuk tanam di tempat yang bawah. Kan tempat bawah ni mungkin senang banjir. Tapi kalau tempat dataran yang tinggi, susah nak banjir. Lepas tu dekat pula dengan langit yang menjadi sumber air. Jadi di sini Allah nak motivate kita. Nak sedekah ni jangan bimbang. Allah tetap akan bagi dia punya ganjaran pahala dia
seperti dapat sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi. Lepas tu pula, dataran yang tinggi ni, kebun berada di dataran yang tinggi ni, Allah sebut ada dua jenis. Ada dua jenis keadaan kebun tu. Contohnya, kalau saya menginfakkan harta, tuan-tuan pun menginfakkan harta, mungkin kebun kita tu kebun kita sama, berada di tempat yang tinggi, kebun saya berada di tempat tinggi, kebun tuan-tuan pun berada di tempat yang tinggi. Cuma bezanya adalah pada hasil kebun kita. Hasil kebun kita. Hasil dia. So, jadi hasil kebun kita berbeza. Ada orang dia dapat hasil, dia dapat hasil tu berkali ganda. Ada orang kebun dia dapat hasil yang taklah sama macam orang yang dapat 2 kali ganda. Tapi ada hasil tak? Tetap ada hasil. Cuma membezakan dia, ya ini hasilnya banyak, ini hasilnya sedikit. Kenapa hasil dia banyak? Kerana dia telah mendapat sumber air yang lebat daripada langit. Satu lagi kebun ni, dia tetap dah keluar hasil juga. Walaupun dia hanya mendapat hujan yang renyah-renyah, hujan yang gerimis-gerimis, dia tetap dapat hasil. Sebab apa? Sebab dia berada di atas dataran yang tinggi. Sekarang kita kena lihat. Okay, saya harap tuan-tuan jelas. Maksudnya Allah ni, dia nak kata, Allah nak bagi tahu pada kita, kita ni sedekah apapun jumlah dia, berapa kuantiti dia, sikit ke, banyak ke, kita tetap dapat sebuah kebun di dataran yang tinggi. Kenapa di dataran yang tinggi? Sama je. Cuma yang membezakan hasil kebun kita itu, keluar buah dia banyak ke atau keluar buahnya sedikit. Jadi yang keluar buahnya banyak, dapat hujan yang lebat, itu merujuk kepada orang yang bersedekah banyak. Yang dapat pahala yang kurang daripada hasil yang banyak tadi itu adalah orang yang hanya bersedekah hanya dengan kadar sedikit. Maksudnya kalau sedekah sedikit, dapatlah ganjaran dia sedikit. Kalau dia bersedekah banyak, sekejap puan sekejap. Okay. Jadi daripada ayat ni, Allah nak menyebut tentang orang sedekah ni, dia tak kira berapa jumlah dia tetap dapat sebuah kebun di dataran yang tinggi. Maknanya Allah tetap nak bagi balasan dekat dia. Cuma beza dia nak digandakan berapa mengikut kepada jumlah yang kita keluarkan. Kalau jumlahnya banyak, dapatlah banyak. Jumlahnya sedikit, dapatlah sedikit. Tetapi dia mesti nak dapat ganjaran 2 ciri tadi. Buat semata-mata cari redha Allah, lepas tu dia meyakini bahawasanya Allah akan beri ganti. Allah akan bagi pahala pada sedekah tadi. Dia kena ada benda tu dulu. 2 ciri dulu. Baru Allah akan bagi mana-mana pun, sedikit ke banyak sedekah, dapat sebuah kebun di dataran yang tinggi. Kita tak nak. Kan, kalau kita bawa umpama, dapat sebuah kebun lah. Contohnya kita ada kebun Musang King contohnya kan, Allah nak bagi. Siapa sedekah je, dia akan dapat satu kebun. Banyak ke, sikit ke sedekah, dia akan dapat satu kebun. Maka tentulah orang pun naklah bersedekah. Tapi buah durian dia keluar banyak ke tak banyak, itu bergantung kepada jumlah sedekah pula. Begitu. Tapi sedikit ke, banyak ke, dengan syarat mesti 2 ciri tadi. Okey. Nak lebih mengukuhkan apa yang saya bicarakan ini,
Kita lihatlah apa yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Sebenarnya saya ulas tu dah apa yang ulama tafsir ulas lah. Tapi saya nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan supaya tuan lebih yakin bahawa apa yang saya ulas ini sebenarnya adalah seperti yang diulas oleh para ulama yang alim, yang mahir dalam bidang tafsir ayat ini. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir, Ibnu Kathir kata ayat yang kata kalau dapat hujan sikit-sikit pun dah memadai dah, keluar juga hasil dia. Okey, dalam ulasan ini Al-Imam Ibnu Kathir dia menukilkan kata seorang tabi namanya Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak. Seorang tabi'in, beliau mengatakan ayat ini menunjuk apa? Amal-amal orang yang beriman. Maknanya amal-amal infak orang beriman ni tidak akan sia-sia. Bahkan Allah akan terima amal orang beriman ni. Walaupun sedikit dia infak, tetap Allah bagi ganjaran pada dia. Takkan sia-sia. Dan akan diperbanyakkan pahalanya serta dikembangkan pahalanya bersesuaian dengan jerit perih orang yang beramal. Maksudnya mengikut kepada kadar orang yang nak bersedekah itu. Tapi Ibnu Katsir Al-Dhahhak mengatakan apapun bentuk infak dia, jumlahnya berapa, takkan sia-sia. Tetap Allah bagi ganjaran. Diumpamakan walaupun dapat hujan sikit pun tetap Allah bagi hasilnya. Okey, dah selesai. Ayat ini sangat mudah nak difahami, cuma nak mengamalkan dia itulah yang berat, yang kita perlu memberikan perhatian. Okey, kemudian ayat itu Allah kan tutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Okey, mari kita sama-sama melihat apakah makna ayat ini dengan lebih jelas seperti mana tafsiran yang dibuat oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari dia kata Allah ini mengetahui siapa yang menginfakkan hartanya di kalangan mereka. Sama ada orang yang infak harta itu dia sertai dengan mengungkit-ungkit ke, menyakiti hati orang yang menerima ke. Dan Allah tu dia maha mengetahui, melihat maknanya bahawa kepada Allah tu dia mengetahui siapa yang menginfakkan harta tu semata-mata cari redha Allah, semata-mata kerana dia yakin pada Allah, Allah akan bagi ganjaran. Allah maha mengetahui, melihat berapa banyak jumlah dia yang dia telah infakkan itu. Okay, jadi saya yakin tuan-tuan perempuan jelas tentang perumpamaan yang kita bincangkan pada malam ini. Dan yang paling utama, mari sama-sama kita lihat apakah di antara ibrah, di antara pengajaran daripada ayat yang telah kita pelajari. Okey, dalam nota ini saya bawa ada 4 pengajaran. Ini sekadar contoh buat pengetahuan tuan-tuan perempuan. Mungkin tuan-tuan rasa setelah tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh keluarkan 5 pengajaran, mungkin ada orang boleh dapat 6 pengajaran. Okey, itu sangat baik. Tapi nak keluarkan mana-mana pengajaran, mesti kita kena faham dulu. Betul tak? Mesti kita kena faham dulu. Okey, jadi nak faham macam mana? Seperti mana yang tuan-tuan dapati, metodologi yang kita gunakan, kita akan merujuk kepada apa yang diulas oleh para ulama tafsir. Sebab ni ayat Quran, Allah yang berkata-kata. Jadi kalau kita tafsir ikut kita, takut kita tersalah mentafsirkan ayat. Okey, setelah kita faham, so apa pelajaran yang kita boleh ambil pada malam ini? Okey, nombor 1, kita mengetahui kalau nak menginfakkan harta, kalau kita nak sedekah, nak dapat ganjaran, mesti memenuhi 2 ciri tadi. Ciri apa? Semata-mata kerana Allah. Yang kedua, ciri apa? Mesti dia meyakini, dia percaya dan dia yakin Allah akan
bagi ganjaran. Maknanya dia percaya sedekah dia itu tidaklah sia-sia. Okey, itu dua. Itu pengajaran yang pertama dapat kita belajar. Okey, pelajaran nombor dua. Kita dapat belajar pada malam ini, siapa-siapa yang menginfakkan harta dia, sekalipun sedikit, tetap dia akan dapat ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sikit, tetap dapat satu kebun di atas dataran yang tinggi. Okey, itu seperti yang kita ulas tadi. Maknanya Allah nak motivate kita. Jangan sampai tak sedekah langsung. Tak infak langsung. Tak apa, singgit-singgit lah. 50 sen pun tak apa. Selagi ada nilai, infak lah. Tak apa. Allah tetap bagi ganjaran kepada kita. Okay, ini Allah nak, ini penting kita belajar perumpamaan ni. Supaya kita macam kita bertambah suka, kita bertambah berani kita. Kita akan jadi seorang yang antara ibadat yang kita nak buat secara harian ataupun mingguan, kita mesti kena sedekah. Paling kurang pun dalam sebulan ni, mesti kena ada infak harta. Mesti kena ada dengan sedekah. Okey. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita boleh ambil, nombor 3, rupa-rupanya nak bersedekah ni, dia bukan senang tau. Bukan, maksudnya bersedekah ni dia memerlukan kepada keteguhan hati. Yang kita sebut tadi itulah. Kan? Nak bersedekah ni macam, yelah, bukan benda yang senang kan. Kita cari duit, susah payah kan. Kita berhempas pulas, kadang-kadang berpanas, kadang-kadang dalam keadaan kita mengambil waktu yang lama kan. Tiba-tiba ada orang nak minta tolong kepada kita. Kita nak bagi ni, kalau kita tak ada, kalau hati kita ni tak yakin pada Allah ni, kita pun mungkin kita tak akan menginfakkan harta itu. Ada je alasan yang kita cari. Tapi Alhamdulillah, malam ni Allah Ta'ala berikan kita lagi banyak motivasi untuk kita yakin dan percayalah pada Allah Azza wa Jalla. Okey, pelajaran nombor 4. Okey, orang yang bersedekah, dia akan sentiasa menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang menerima. Sikit ke, banyak ke, dia tetap orang yang berada pada darjat yang tinggi. Umpama dapat sebuah kebun di dataran yang tinggi. Kenapa Allah kata kebun dataran yang tinggi? Kenapa ada dataran yang tinggi? Kata para ulama, perumpamaan ini Allah samakan seperti dapat kebun yang tinggi, dataran yang tinggi. Allah nak menunjukkan tentang ketinggian orang yang memberi ini berbanding dengan orang yang menerima infak tersebut. Okey, kita sokong, kukuhkan pengajaran 4 ini dengan hadis Nabi SAW yang kita pun selalu dengar. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini, Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, in al-yadul uliya, tangan yang berada di atas, iaitu tangan orang yang memberi, yang menginfak, yang bersedekah, yang memberi zakat. Khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Di bawah tu maksudnya yang menerima sedekah itu, yang menerima infak itu, yang menerima zakat itu, dia lebih baik. Inilah yang Allah katakan duduk di dataran yang tinggi. Kenapa dataran yang tinggi? Itulah ketinggian yang ada pada orang yang bersedekah. Dan Nabi pesan, Nabi kata, kalau nak memberi, nak bersedekah, Nabi kata, wabada biman ta'ulu, mulakanlah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Inilah jawapan yang sebelum ni ada yang bertanya. Kalau suami dia keluarkan harta dia untuk memberi nafkah kepada isterinya, kepada anak-anaknya, mungkin dia juga menjaga ibu dan bapanya, mungkin dia juga ada
ada adik dia yang dia tanggung. Ini termasuk dalam ayat ini. Lepas tu Nabi kata kalau nak memulakan memberi, kata Nabi, mesti kita dahulukan dulu dengan mana manusia yang kita bertanggungjawab untuk memberikan nafkah. Maknanya siapa dia? Kalau macam suami, sudah pastilah kalau dia sudah berumah tangga, maka dia mesti menginfakkan dulu kepada siapa? Kepada isterinya, kepada anak-anaknya, ibu bapanya kalau ada, dan seterusnya. Makna kata ayat ini terpakai kepada siapa saja yang menginfakkan harta dia. Sama ada diinfakkan harta bentuk wajib, menginfakkan harta di bentuk yang sunat. Sangat apa besar rahmat Allah Azza wa Jalla pada menginfakkan harta. Okey, kemudian kita pergi kepada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima yang kita dapat belajar, setiap infak yang kita lakukan pasti Allah melihatnya. Sebab kita tahu tadi kan Allah kata dia tu bima ta'maluna basir. Kalau Allah melihat, maknanya Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Macam kita sebut tadi kan, dia sedekah banyak ke, sedikit ke, semata-mata kerana redha Allah ke, semata-mata kerana dia yakin pada Allah ke, sama ada dia bersedekah kerana dia riak ke, sama ada dia bersedekah itu dalam keadaan menyakiti orang yang menerima ke, maka Allah tu dia maha melihat dan dia maha mengetahui. Jadi disebabkan Allah ni sentiasa mengetahui, maka Allah akan memberilah ganjaran kepada kita. Seperti mana Allah bagikan ganjaran. Ada orang hasil kebun dia 2 kali ganda. Ada orang hasil kebun dia taklah 2 kali ganda, tapi tetap keluar hasil. Jadi ayat ni, kalau kita fahami bahawasanya, maka kita kena nilah, kita kena ambil beratlah tentang cara kita menginfakkan harta kita. Okay, jadi kita terus pergi kepada apa tindakan yang kita nak kena ambil setelah kita memahami pengajaran dan tafsiran ayat. Kita kena bertindaklah, sebab kita belajar ni bukan sekadar kita nak tahu, tetapi kita nak memenuhi ajakan. Kalau ayat tu berbentuk mengajak kita, maka kita pun jom kita lakukan. Kalau perumpamaan itu berbentuk memberi ancaman, maka tindakan kita apa? Janganlah kita buat. Macam tu. Kalau ayat itu berbentuk menyuruh kita satu perintah, maka tindakan kita kenalah tunaikan perintah itu. Jadi itulah tindakan selepas tadabbur. Okay, jadi tindakan dia saya buat pendek saja, saya tak perlu ulang panjang sebab tuan-tuan pun dah faham. Jadi tindakan yang pertama, maka marilah kita berusaha untuk menginfakkan harta kita walaupun hanya sedikit. Tak apa. Kita nak tunggu banyak-banyak tak perlu. Mana yang ada, kita sedekahkan. Kalau kita sedekah berbentuk dalam online ni kan, kita kan biasa transfer kan. Selagi boleh lepas kita transfer tu, kita transfer je lah. Contoh kan, janji boleh lepas lah. Maksudnya lepas kita belajar ni, kita kena ada tindakan lah. Rugi sangat kan. Allah tetap bagi sebuah kebun di dataran yang tinggi, kalau Allah tak kira banyak ke sikit jadi kita kena masukkan dalam ibadat harian kita atau ibadat mingguan kita, mesti kena ada menginfakkan harta kita dalam pelbagai bentuk lah. Tak mestinya wang ringgit, mungkin pada benda dan sebagainya. Okay, yang kedua, sudah pasti kita kenalah mengikhlaskan niat kita semata-mata nak cari redha Allah. Bukan sebab kita nak menunjuk bahawa kita ni kaya, bukan sebab kita nak menunjuk bahawa kita ni pemurah, bukan sebab kita nak
bukan sebab kerana kita nak bertanding untuk pilihan raya umum yang ke-16 nanti, contoh, ataupun bukan kerana sebab untuk dapat puji-pujian, bukan kerana sebab nak masuk dalam surat khabar, dalam media sosial, bukan sebab kerana nak jadikan sebagai konten dalam media sosial kita supaya apa? Supaya macam-macam lah. Okey, kemudian kita kena meyakini ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dia ada kaitan tu, ikhlaskan niat dengan meyakini. Sebab apa? Kalau kita yakin Allah yang memberi balasan, maka kita takkanlah nak cari balasan tu daripada orang. Kita tak nak balasan itu dari orang. Kita nak balasan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita tak yakin, kita nak cepat-cepat balasan tu dapat. Allah akan bagilah dekat dunia. Tapi di akhirat kita dah tak dapat. Jadi kita kena yakin. Allah, kalau dia bagi balasan, balasannya berlipat-lipat ganda. Sebab tu kita kena kembali melihat apa perumpamaan bilangan yang ke-6. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, maka kita dah sampai kepada penamat dia. Mudah je pembelajaran kita pada malam ini. Okey. Moga-moga tuan-tuan dan puan faham ayat 265 ni, tuan-tuan dapat memahami pengajaran-pengajaran ayat, seterusnya tahu tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Okey. Jadi saya buka kalau ada mana-mana persoalan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan, ada ataupun ada mana-mana tambahan ke daripada rakan-rakan yang mungkin tuan-tuan dah pernah belajar perumpamaan ini dengan guru-guru yang lain, maka kita boleh kongsikan. Mungkin ada sudut pentafsiran yang berbeza dengan apa yang kita tafsirkan, ataupun ada sudut pemahaman yang berbeza pun boleh dialu-alukan kepada tuan-tuan dan puan supaya kita sama-sama mendapat manfaat. Okay. Ada apa-apa siapa-siapa yang nak berbicara, silakan tuan-tuan dan puan. Kita boleh buka audio secara sendiri ya. Rasanya boleh buka tu. Okey. Kalau tiada, insya-Allah minggu depan kita belajar yang ini. Saya tunjukkan sekejap ya, sekarang saya mak. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan belajar ayat 266. Ayat selepas ayat 265, muka surat yang sama. Amalan yang rugi. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar. Ini pun ada kaitan dengan sedekah juga. Ada juga perkaitan dia tentang sedekah, infakkan harta. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Tunggu makluman. Saya tak dapat janji secara putus. Kita cuba rancang untuk kita jalankan pada minggu hadapan. Sebab minggu depan kan dah mula, minggu ni dah mula nak cuti sekolah. Jadi kadang-kadang perjalanan tu kadang ambil waktu bertembung dengan waktu kita nak buat kelas. Jadi insyaAllah kalau ikut pada jadual saya tu ada kelapangan insyaAllah. Apa-apa pun nanti kita akan maklumkan dan ikuti perkembangan jadual. Nak dapatkan link ini boleh dapat di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, sebab link untuk perumpamaan ni dia sama je. Kita boleh gunakan link yang sama. Nanti kita akan masukkan juga di Akademi Tadabbur Malaysia di Telegram. Kalau tuan saya anjurkan kalau boleh ajaklah ramai-ramai untuk dia join Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Kerana kita sangat mengalu-alukan ya pada tuan-tuan dan puan supaya dapat menyebarkan ilmu. Mungkin kita tak mampu nak mengajar, tapi kita mampu mengajak orang lain untuk mendapat kebaikan. So kita pun dapat pahala yang lebih, bukan sekadar kita menghadiri majlis ilmu, tapi kita juga menyebarkan ilmu kepada orang lain.
saya ucapkan jazakumullahu khaira yang pertama sekali kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu saya untuk membuat hebahan, juga kepada tentera perempuan yang juga secara tak langsung membuat perkongsian link-link kepada rakan-rakan yang lain pun saya ucapkan jazakumullahu khaira. Moga-moga usaha yang kita lakukan ini kita buat kerana Allah dan Allah memberikan ganjaran kepada kita semua. Kalau ada salah dan silap daripada pihak saya dan pihak rakan-rakan saya, kami mohon ampun dan maaf. Jika ada mana-mana fakta, tafsiran ayat, apa sahaja yang berkaitan, saya mohon tolong dimaklumkan. Jadi kita sudahi pengisahan kita pada malam ni dengan kita membaca tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu